Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Dux 3M2B akan membentangkan mengenai kelestarian bahasa Brunei. Berikut merupakan ahli kumpulan Das 3M2B. Dan ini merupakan isi kandungan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Bahasa merupakan alat komunikasi yang amat penting bagi setiap orang. Dengan adanya bahasa, barulah sesebuah komunikasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Kamarudin Haji Husin, bahasa adalah alat yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berhubung. Keupayaan berbahasa adalah satu kebolehan asas manusia. Bahasa bukan sahaja pembawa mesej kepada seseorang individu, malahan ia juga berfungsi untuk menyampaikan makna yang ingin dikemukakan sama ada melalui bunyi maupun secara bertulis. Manakala, kelestarian berkait rapat dengan usaha dalam mengekalkan keasliannya terhadap sesuatu perkara, terutamanya dalam konteks kelestarian bahasa. Satu kajian mengenai kelestarian bahasa Brunei telah dijalankan dalam kalangan masyarakat yang berbangsa Brunei di negeri Sabah bagi melihat sejauh mana pengetahuan bahasa yang diaplikasikan oleh mereka pada masa ini dan masa akan datang. Ia bertujuan untuk mengkaji sama ada bahasa Brunei ini diancam kepupusan ataupun sebaliknya. Kita akan masuk ke latar belakang kajian bahasa Brunei, di mana sejarahnya. Bahasa Brunei merupakan salah satu dari ahli keluarga bahasa Melayu yang mengalami perubahan hasil daripada pertukaran budaya, perdagangan, dan pengaruh penjajah. Pada abad ke-15, penerimaan Islam yang meluas di Brunei, ajaran Islam, amalan agama, dan usaha ilmiah menjadi faktor penting yang mempengaruhi budaya dan meninggalkan kesan. Pada abad ke-19 pula, integrasi bahasa Inggris ke dalam himpunan linguistik Brunei yang mana bahasa itu menjadi medium pentadbiran, pendidikan, dan perdagangan. Interaksi antara bahasa Inggris dan Melayu Brunei dalam tempoh ini menyumbang kepada perubahan linguistik yang mencerminkan perubahan lanskap sosiopolitik. Dalam era pasca kemerdekaan, Brunei secara aktif menyepadukan bahasa Brunei ke dalam sistem pendidikan formalnya. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perantaraan di sekolah dan usaha dibuat untuk membangunkan bahan pendidikan yang sejajar dengan nuansa budaya dan linguistik Melayu Brunei. Seterusnya ciri-ciri. Bahasa ini memberi penekanan khusus kepada penghormatan dan bentuk ucapan yang sopan, mencerminkan nilai budaya, hormat, dan hierarki sosial yang lazim dalam masyarakat Brunei. Antara cirinya, perbendaharaan katanya yang kaya, dibentuk oleh interaksi sejarah dan pertukaran budaya, penggunaan ciri-ciri sosiolinguistik seperti kehormatan dan bentuk alamat yang sopan, sebutan dan anjakan halus dalam corak bunyi menyumbang kepada identiti pendengaran bahasa yang unik. Bahasa Brunei terdiri daripada pelbagai jenis dan boleh dikenal pasti Melayu bangsa, kumpulan etnik dan daerah. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Brunei Darussalam, dengan mungkin 2/3 daripada penduduk sekitar 330.000 orang bercakap pelbagai bahasa Melayu Brunei. Evolusi bahasa Melayu Brunei telah menyaksikan perkembangan sistem penulisan piawai. Menggunakan pakai skrip Latin, usaha telah dibuat untuk mewujudkan keseragaman dalam ejaan dan tata bahasa. Penyeragaman bukan sahaja memudahkan komunikasi yang berkesan, tetapi juga menyediakan asas yang kukuh untuk inisiatif pendidikan, dokumentasi budaya, dan pemeliharaan bahasa. Sebagai mengiktiraf kepentingan budayanya, bahasa Melayu Brunei telah disepadukan ke dalam sistem pendidikan formal. Ia berfungsi sebagai medium pengajaran, menyumbang kepada pembangunan linguistik dan budaya pelajar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi kajian merupakan sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin, dan sebagainya. Metodologi kajian juga merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian itu. Metodologi kajian mengandungi 4 bahagian, iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian, responden, dan soal selidik. Reka bentuk kajian yang digunakan bagi kajian ini adalah kajian tinjauan. Tinjauan ini digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan menyediakan soal selidik kepada sampel untuk mendapatkan maklumat dari segi pandangan dan ciri-ciri populasi. Seterusnya,
Instrumen kajian adalah alat ataupun cara dan kaedah yang digunakan untuk memperolehi dan mengumpul data kajian dengan menjawab soalan tentang kajian yang telah ditetapkan. Bagi kajian ini, pengkaji menggunakan instrumen soal selidik. Selain itu, dalam kajian ini, pengkaji telah memilih responden dengan memfokuskan skop kepada responden yang berbangsa Brunei sahaja. Akhir sekali, bagi menjalankan kajian ini, pengkaji mengedarkan soal selidik kepada seramai 10 orang responden saja. Soal selidik ini telah diedarkan melalui Google Form bagi menjimatkan masa dan kos pengkaji untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Rasul bin Rosmizan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada punca bahasa Brunei diancam kepupusan. Antara punca bahasa Brunei diancam kepupusan adalah penutur kurang menggunakan bahasa Brunei itu sendiri untuk mudah difahami. Penutur tidak menggunakan bahasa Brunei ketika bergaul, contohnya di tempat kerja, di sekolah dan tempat-tempat awam. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa lain selain bahasa Brunei seperti bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Selain daripada itu, bahasa Brunei juga kurang diadaptasi jika pergaulan bukan sesama etnik. Contohnya pergaulan antara bangsa Brunei dengan bahasa Melayu. Jadi, kebanyakannya mereka lebih menggunakan bahasa Melayu baku berbanding menggunakan bahasa Brunei itu sendiri. Selain daripada itu, pengaruh bahasa Melayu dalam faktor ekonomi. Untuk lebih mudah difahami, dalam sektor ekonomi, kebanyakan syarikat atau peluang pekerjaan, mereka memerlukan sumber manusianya yang sememangnya fasih dalam berbahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia seharusnya mendapat sekurang-kurangnya grade C, iaitu kredit dalam bahasa Melayu, agar dapat melanjutkan pelajaran di dalam pengajian tinggi serta mendapat pekerjaan dalam sesebuah syarikat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain itu, punca bahasa Brunei diancam kepupusan ialah disebabkan oleh bidang pendidikan, iaitu di mana guru atau pensyarah lebih mengutamakan penggunaan bahasa Melayu berbanding bahasa Brunei dalam menyampaikan ilmu atau maklumat. Hal ini menyebabkan asimilasi berlaku dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengaruh bahasa Melayu dalam faktor sosial, iaitu berlakunya perkawinan campur antara masyarakat Brunei dengan bangsa-bangsa lain. Perkawinan campur ini memerlukan pasangan untuk mencari persamaan dalam proses interaksi dan komunikasi. Oleh itu, bahasa Melayu menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Saya akan menerangkan kesan bahasa Brunei diancam kepupusan. Pertama sekali, kesan bahasa Brunei diancam kepupusan ialah kejatuhan jati diri penutur bahasa Brunei. Jati diri yang semakin pudar akan menyebabkan sesuatu bahasa akan dipinggirkan dan menyebabkan bahasa Brunei dilupakan. Generasi muda dikhawatiri akan kehilangan jati diri dari segi bahasa dan budaya unik mewakili keturunan nenek moyang mereka. Seterusnya, kesan bahasa Brunei diancam kepupusan ialah penghapusan budaya. Ia memainkan peranan penting dalam meneruskan adat dan tradisi. Sekiranya bahasa Brunei mengalami kepupusan, budaya seperti rumah, makanan, muzik, kraf tangan dan tarian akan hilang. Tanpa bahasa Brunei, generasi muda tidak akan dapat mempelajari dan menghayati budaya mereka dengan sepenuhnya. Di samping itu, kesan bahasa Brunei diancam kepupusan ialah terdapat jurang antara generasi. Perpisahan generasi ini amat ketara dalam golongan tua dan golongan muda, terutamanya dari segi bahasa dan komunikasi. Ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemindahan nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional. Kehilangan identiti budaya juga termasuk dalam kesan bahasa Brunei diancam kepupusan. Identiti budaya menjadi sebahagian daripada persepsi diri individu tersebut merangkumi bahasa, agama, budaya, kelas sosial, keturunan dan budaya. Bahasa Brunei merupakan satu aspek penting terutama dalam kalangan identiti budaya Brunei. Akhir sekali, bahasa Brunei yang diancam kepupusan akan mengakibatkan jurang dalam penyelidikan dan linguistik. Kepupusan bahasa Brunei akan membawa kepada kekurangan sumber yang diperlukan untuk membuat penyelidikan dan dokumentasi bahasa. Penyelidikan menyeluruh tentang bahasa Brunei adalah penting untuk memahami kekayaan budaya dan linguistik serta memelihara pengetahuan dan tradisi yang terkandung di dalamnya. Tanpa penyelidikan dan dokumentasi yang mencukupi, kita akan kehilangan peluang untuk mendalami dan memahami nilai budaya dan linguistik.
Melestarikan bahasa Brunei di era ini tidak mudah dengan adanya pelbagai cabaran untuk mengekalkan bahasa ini, dan antaranya adalah globalisasi dan pengaruh daripada media asing. Masa kini sangat banyak platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan antara yang terbesar sekarang yaitu TikTok. Kesemua platform media ini digunakan oleh pelbagai bahasa, contohnya bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Jepun. Hal ini akan mengakibatkan sesetengah pengguna yang berbahasa Brunei terpengaruh untuk belajar bahasa asing tersebut dan berkemungkinan untuk melupakan bahasa ibunda mereka sendiri. Cabaran yang seterusnya adalah perubahan gaya hidup di kalangan masyarakat pengguna bahasa Brunei. Kebiasaannya ini terjadi kepada individu yang berhijrah ke luar negeri ataupun luar negara untuk mencari kerja atau melanjutkan pelajaran. Setelah berhijrah ke luar negara atau negeri, individu tersebut perlu untuk beradaptasi dengan budaya di tempat baru, dan apabila terbiasa dengan budaya lain, budaya sendiri akan semakin dilupakan. Seterusnya adalah kurangnya kesadaran dan sokongan masyarakat. Ramai di antara masyarakat Brunei yang mempunyai ketidakpastian terhadap standar bahasa mereka sendiri. Standar bahasa membantu mencipta kestabilan dan konsistensi dalam komunikasi. Bahasa Brunei memiliki variasi dialek atau bentuk yang tersendiri, dan sejajar dengan waktu, ia semakin dilupakan, lebih-lebih lagi di kalangan orang muda ataupun dikenali sebagai generasi Z. Seterusnya kita beralih kepada langkah melestarikan bahasa Brunei. Yang pertama adalah kita menggalakkan penggunaan bahasa Brunei dalam persekitaran keluarga. So, kenapa keluarga? Sebab kita tahu saban hari kita tidak akan terlepas daripada berkomunikasi dengan keluarga. Jika kita menggunakan sesuatu bahasa itu untuk komunikasi sehari-hari di rumah, tidak mustahil untuk kita juga menggunakan ataupun menuturkan bahasa yang sama apabila kita berjumpa dengan kawan-kawan yang sebangsa. Yang kedua adalah kita mengintegrasikan bahasa Brunei dalam pendidikan formal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan integrasi menurut Kamus Dewan Edisi keempat adalah menggabungkan dua atau beberapa unsur menjadi satu kesatuan. Oleh itu, memasukkan bahasa Brunei dalam kurikulum sekolah dan memperkenalkan mata pelajaran yang intinya menggunakan bahasa Brunei akan membantu meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa tersebut dalam kalangan generasi muda. Yang ketiga adalah kita meningkatkan pemahaman akan pentingnya bahasa Brunei. Okay. Kesedaran ini merupakan kunci penyelesaian kepada masalah kelalaian penutur daripada tidak menggunakan bahasa Brunei dalam kehidupan seharian. Melalui kesedaran inilah penutur ni dapat berfikir apakah tindakan yang wajar diambil untuk mengelakkan bahasa etnik sendiri daripada diancam keputusan lah. Dan yang terakhir sekali adalah kita penciptaan aplikasi bahasa Brunei. Okay, melalui aplikasi ini lebih banyak bahan pendidikan termasuklah buku teks dan sebuah pembelajaran dalam bahasa Brunei yang mampu untuk dipelajari lah dan malah yang juga menjadikan pendokumentasian bahasa Brunei itu berjalan dengan lebih efisien dan mudah. Bahagian yang terakhir ialah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahawa kepupusan bahasa bukan perkara yang baru berlaku, malahan kepupusan bahasa sudah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Pakar linguistik ada menganalisis bahawa separuh daripada 6,000 bahasa yang diguna pada hari ini akan pupus pada abad ke-21. Pada 2018, analisis menunjukkan bahawa 43% bahasa telah mengalami kepupusan. Kepupusan bahasa bukan mati disebabkan oleh bunuh diri, tetapi kepupusan bahasa berlaku akibat perubahan dan peralihan dalam sebuah masyarakat. Kepupusan bahasa bermula dari proses peralihan bahasa. Hasil kajian kami iaitu kelestarian bahasa Brunei mendapati bahawa bahasa Brunei bukan bahasa yang pupus, tetapi bahasa Brunei merupakan bahasa yang terancam kerana banyak masyarakat Brunei yang tidak fasih berbahasa Brunei, malahan lebih memilih bahasa Melayu sebagai bahasa seharian mereka. Masyarakat Brunei perlu melestarikan bahasa ibunda mereka untuk menjaga identiti diri, dan pernyataan ini disokong oleh Raja Masita, iaitu menurut beliau bukan pihak-pihak bahasa sahaja yang perlu melestarikan bahasa, tetapi semua masyarakat perlu melestarikan bahasa ibunda mereka dan elak daripada kepupusan bahasa. Sekian, terima kasih.